bil qawli wal amal. Amma ba'd, akhli sunniyah lillahi ta'ala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, alhamdulillah, kita telah pun habis daripada pengajian kitab Aqidatul Muslimin sebelum ini. Maka pada sesi kali ini insya-Allah kita akan buka pengajian kitab Aqidatul Tahawiyah, yang mana saya harapkan semua peserta yang join dalam pondok NGO yang dianjurkan oleh NGO Uswah ini dapat istiqamah, dan kita ada berikan kitab PDF, seeloknya diprintkan kitab tersebut, dan insya-Allah pada hari-hari seterusnya kita ada kitab yang telah diprint, yang telah kita sedia untuk kita catat dan untuk kita dhabit kitab tersebut insya-Allah. Maka sebagai pengenalan bagi kitab Al-Aqidatul Tahawiyah ini, pada asalnya kitab ini dia dalam matannya dalam bahasa Arab lah, matannya dalam bahasa Arab, dan setelah itu kita dapat terjemahan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor, alhamdulillah, yang diterjemahkan oleh Tuan Haji Ustaz Muhammad Sahari bin Abdullah, dan juga suntingan dan huraiannya oleh Ustaz Muhammad Juzaili dan juga Ustaz Azhar bin Yahya, hafizahumullah. Tetapi saya tidak lagi, kita kata, mendapat gambaran sepenuhnya tentang terjemah ni. Maka atas dasar kita husnudzan dan bersangka baik, insya-Allah terjemahannya itu menepati apa yang diambil oleh saya sendiri daripada guru-guru saya, kerana dia dalam keilmuan ni, bila kita sebut majlis ilmu, keilmuan ni, maka perlu kita ingatkan bahawasanya periwayatan sesuatu kitab itu ialah kita ambil dengan guru kita, hatta dengan terjemahan-terjemahannya sekalipun, kefahaman-kefahamannya sekalipun, supaya kita punya penyampaian kita itu tidak lari daripada apa yang disampaikan oleh guru kita. Begitulah adab dalam kita mengambil ilmu secara musyafahah. Saya bukanlah orang yang alim, tetapi kita nukilkan ataupun nakalkan daripada guru-guru kita. Moga-moga terjemahan yang ada dalam ni, kalau dianya kurang menepati ataupun kurang tepat pada apa yang ambil daripada guru saya sebelum ini, maka insya-Allah kita akan perbetulkan secara langsung lah. Ini biasa berlaku, bukan bermakna bila kita menadah sesuatu kitab, apa yang ada pada tangan kita matan tu, kadang kita ambil dengan guru kita, itu biasa ada pembetulan-pembetulan, kerana kitab ni usianya 1000 tahun lebih, dikarang oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang mana beliau adalah salah seorang daripada ulama salafus soleh, yang mana ulama salafus soleh ni yang berada pada kurun ketiga Hijriyah, 3 kurun yang pertama Hijriyah. Maka jaraknya tu jauh dengan kita, 1000 tahun lebih. Maka kadang-kadang dalam periwayatan ni biasalah gugur satu huruf, kadang ditambah satu huruf. Contohnya macam kitab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu yang menyebut tentang kejayaan ataupun keberjayaan dua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedua ibu bapa Nabi itu bukanlah kafir sebagaimana dakwaan setengah pihak bahawasanya ibu bapa Nabi itu kafir, wal iyad billah. Maka dinukilkan perkataan Imam Abu Hanifah yang telah tergugur satu huruf, iaitu bukan satu huruf, 2 huruf lah, ma, mim, alif dia tergugur daripada beberapa cetakan. Maka diambil perkataan itu, bahawasanya ibu bapa Nabi itu mata disebut mata kafirain, mati dalam keadaan dua-dua itu kufur. Sedangkan apa yang disebut oleh Imam Abu Hanifah, ma mata, gugur mim alif dia, ma mata, tidaklah kedua ibu bapa Nabi itu mati dalam keadaan kufur.
Tapi ada cetakan yang dicetak mata kafiran. Jadi kena berhati-hatilah dalam periwayatan, sebab tu kalau diambil dengan guru saya, sangat berhati-hati dengan kitab-kitab dan sebagainya, supaya nuskhah yang kita ambil itu adalah nuskhah daripada madbutah, dipanggil nuskhah madbutah, nuskhah yang telah disemak berulang kali dengan makhtutah, dengan nuskhah yang makhtutah, dengan manuskrip yang telah kita kata telah disemak berulang kali oleh para ulama. Bukan disemak seorang-seorang pula tu, disemak ada dia punya lembaga-lembaga dia yang telah diberikan cop-cop bahawasanya telah disemak, dan juga disemak daripada hafalan-hafalan, kerana para ulama biasa kitab-kitab ni mereka hafal matan-matan yang asas. Jadi apa yang saya ambil adalah daripada nuskhah yang ni. Okey, daripada nuskhah yang ni boleh lihat tawabit atau tawabit dia. Okey, nuskhah yang ni kita tunjukkan supaya nampak, sebab kita buat apa nama ni, setting kamera sekejap. Setting kamera ni kena buang, masa belakang tu ada telekung. Okey, ni nuskhah yang madbutah, bukan madbutah yang ni, yang ialah yang madbutah yang saya dobit sendirilah. Maknanya kita akan ikut apa yang disebut dalam kitab ni matanya. Kalau sama tu alhamdulillah, kalau tidak sama maka salin apa yang saya perbetulkan ataupun apa yang saya sebut, kerana insya-Allah apa yang kita sebut itu adalah daripada apa yang diambil daripada guru. Baik. Pengenalan kitabnya ini adalah kitab Aqidatut Tahawiyah, iaitu sebuah kitab yang masyhur dalam ilmu akidah. Kalau ditanya apakah kitab Usuluddin yang dibahaskan oleh ulama salafus soleh, kerana kadang-kadang golongan yang menyimpang ni dia akan guna, kita panggil dia akan guna apa ni, hujah-hujah ataupun falasi-falasi mereka untuk menegakkan akidah batil mereka. Mereka kata apa yang mereka bawa ni adalah akidah salaf. Golongan-golongan yang menisbahkan diri mereka kepada salafi ataupun sebagainya, ahlul hadis. Lalu mereka menjual nama salaf. Mereka menjual nama salaf, dan walhasilnya ialah mereka menipu atas nama salaf, dan kemudiannya mereka kata bahawasanya inilah akidah salaf. Maka untuk kita tahu apakah akidah salaf yang benar, mestilah ada rujukannya. Maka di antara rujukan akidah salafus salih yang masih wujud pada zaman ini, antaranya ialah kitab Aqidatut Tahawiyah. Kerana pada zaman salaf kita tidak sukar untuk mendapati banyak kitab akidah yang membahaskan tentang akidah, tetapi wujud, bukan kata tak wujud, wujud kitab akidah pada zaman salafus soleh, yang mana walaupun jumlahnya itu kurang, tetapi ia cukup membuktikan bahawasanya apa yang dibawa oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama pondok kita, ulama-ulama Nusantara kita, ulama-ulama Jawi kita dalam kitab-kitab mereka, sama ada daripada Fatani ataupun daripada Indonesia, tanah Jawa, tanah Minang, tanah Aceh dan sebagainya, maupun di tanah Melayu, sama ada daripada Kelantan atau daripada Kedah atau dari Melaka, hatta sampai Sarawak pun tidak bercanggah dengan akidah salafus soleh. Maka antara kitab yang masyhur, kitab akidah salafus soleh ini ialah karangan Al-Imamul A'zam, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Antara kitab yang masyhur ialah kitab Fiqhul Akbar, dan juga Fiqhul Absat, dan juga beberapa rasail, risalah-risalah Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu wa ardhah.
Itu juga ada kitab Fiqhul Akbar, nama yang sama Fiqhul Akbar, yang disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i, walaupun daripada sudut periwayatannya itu sebagian ulama kata periwayatan kitab Fiqhul Akbar kepada Imam Asy-Syafi'i itu jalur periwayatannya itu tidak kuat. Tetapi apa isi dalam kitabnya itu adalah bertepatan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan untuk kitab Aqidatul Tahawiyah, alhamdulillah, periwayatannya itu dengan sanad yang kuat sampai kepada Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Itu salah seorang daripada imam ikutan kita dalam akidah, Imam Salafus Saleh, yang beliau bermadhab dalam madhab Al-Hanafi. Maknanya daripada sudut fiqahnya beliau bermadhab Hanafi. Tetapi bukan bermakna beliau ini tidak berjumpa dengan Imam Syafi'i. Imam Abu Ja'far At-Tahawi juga meriwayatkan daripada Imam Asy-Syafi'i. Ada kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang kitab tersebut hadis-hadisnya diriwayatkan daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka ini menunjukkan bahawasanya para ulama zaman dahulu, hatta Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, meskipun Imam Syafi'i tidak pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah, tetapi Imam Syafi'i mengambil mazhab Imam Abu Hanifah daripada anak muridnya, daripada anak murid Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu ardhah. Dan warid dalam beberapa asar bahawasanya Imam Syafi'i sangat menghormati Imam Abu Hanifah, dan apabila Imam Syafi'i berada di tempat Imam Abu Hanifah, maka Imam Syafi'i pasti akan pergi ke makam Imam Abu Hanifah dan bertabarruk dengannya, mengambil barakah daripada makam Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit radhiyallahu taala anhu ardhah, dan juga Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ardhah. Begitu juga Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau mengambil akidah ini, sanadnya itu kepada Al-Imam Al-A'zam Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu ardhah. Dan kalau kita telusuri sejarah, malam ni kita lebih kepada menceritakan sedikitlah cerita-cerita ataupun manaqib Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang mana Imam Abu Ja'far At-Tahawi ni beliau mengambil akidah ini, dan jelas dalam kitab ini Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebut ini adalah akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah. Maka apabila kita membaca Fiqhul Akbar yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu ardhah, maka kita akan dapati persamaannya dalam akidah Tahawiyah. Maknanya apa yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah itu adalah sama dengan apa yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah. Sebab tu disebut pada awal kitab tu, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millah Abi Hanifah an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Yang ni adalah anak murid Imam Abu Hanifah yang bertemu dengan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengambil fiqh ataupun madhab Imam Abu Hanifah daripada Imam Asy-Syaibani. Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa ma ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi li rabbil alamin. Kita tak sampai lagi, tapi kita nak ceritakan tentang karangan kitab Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini, yang mana beliau memang mengikut mazhab Al-Imam Abu Hanifah daripada sudut akidahnya, begitu juga daripada sudut fiqahnya. Maka Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini beliau lahir adalah pada zaman Salafus Saleh. Yang mana beliau wafat pada 321 Hijriyah, yang mana beliau itu berada pada kurun yang ketiga. Jadi kalau ada orang mempertikaikan tentang kesalafan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, maka sudah pasti beliau tidak akan dapat untuk membantah bahawasanya Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini adalah daripada ulama
salafus salih. Maka Imam Abu Ja'far At-Tahawi ni adalah rujukan. Kitab dia boleh kita katakan sebagai masdar. Ada beza dalam dunia akademik bila kita sebut masdar dengan marja'. Masdar ni biasanya kita refer kepada rujukan utama, kita panggil. Rujukan utama ataupun primary source bagi akidah. Jadi apabila kita sebut, kalau para ulama sebut qala al-imamu Abu Ja'far At-Tahawi, fahamlah bahawasanya mereka merujuk kepada masdar, primary source, rujukan yang utama dalam akidah ahli sunnah. Tapi kalau para ulama kita kadang-kadang dalam karya-karya mereka, bila mereka merujuk kitab-kitab pondok contohnya, kitab-kitab pondok contohnya, maka kitab-kitab pondok ni kita tidak panggilnya sebagai masdar, kita panggilnya sebagai marja'. Dia rujukan, tetapi rujukannya itu kita kata tidak mencapai tahap masdar. Kerana apa? Kerana boleh jadi ada sebahagian orang yang kita sedang berhujah dengannya. Apabila kita nukilkan kitab-kitab pondok, especially yang bahasanya Jawi ataupun bahasa dalam bahasa Melayu contohnya, mereka akan tolak. Bila mereka tolak, jadi kalau kita hanya tahu semata-mata daripada kitab yang marja' ini, maka kita kata kita tak pegang dengan Syekh contohnya, kita tak pegang dengan Syekh Daud Al-Fatani contohnya. Kita marahlah pasal mereka merendah-rendahkan ulama kita. Kita tak pegang dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari contohnya. Maka sekurang-kurangnya kita tahu, kita kena tahu apa yang ada dalam akidah salaf, supaya kita tak ditipu daya. Jangan nanti kita nak menegakkan hujah, kita nak menegakkan yang hak, tapi kita tersalah ataupun kita terkantoi, istilah dia terkantoi. Bila mereka nukilkan contoh, mereka nukilkan beberapa perkataan daripada ulama-ulama salaf yang kadang-kadang mereka ni twist, seperti kalam Imam Malik tentang istawa contohnya, ataupun kalam Imam Abu Hanifah tentang kedudukan Nabi ibu bapa Nabi SAW. Maka kita dah ada sejarah, ulama ahli sunnah dah ada sejarah dah dengan golongan-golongan ni yang kadang-kadang mereka melakukan tadlis, mereka melakukan penyelewengan terhadap kitab para ulama kita. Bahkan bukan setakat ulama salaf, ulama yang besar yang khalaf pun seperti Imam An-Nawawi, mereka sanggup cetak satu kitab untuk isbat suara bagi Allah, dan disandarkan kepada Imam An-Nawawi. Jadi kadang kita yang orang awam ni, bila kita tak tahu apa yang mereka dustakan, yang mereka pusing, yang mereka tipu, kita dengar, uish, betul lah ada kitab bubuh nama Imam Nawawi. Subhanallah. Jadi kalau kita dalam bidang keilmuan, bila kita rajin mengikuti kelas-kelas majlis ilmu, maka kita akan dapati, apa yang mereka katakan tu dusta. Kerana Imam Nawawi tak pernah karang pun kitab Isbatus Saut, kitab yang mengisbatkan suara bagi Allah. Ataupun kadang-kadang kita jumpa mereka isbatkan perkara-perkara yang salah kepada imam kita, maka kita ada rujukan. Kalau macam contoh perkataan Imam Malik tentang istawa tu, kan bila mereka kata, Imam Malik kata wal kaifu anhu majhul. Dia kata kaif anhu majhul. Sedangkan riwayat yang benar wal kaifu anhu marfu'. Maknanya tidak boleh mengatakan kaif bagi Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana. Kalau kata kaif majhul, maknanya Allah ada kaif, Allah ada bagaimana. Cuma bagaimana tu tidak diketahui sebab mereka memaknakan istawa tu dengan duduk. Jadi bagaimana Tuhan duduk tu kita tak tahu, tapi Tuhan duduk dia kata. Kita ahli sunnah kata Allah Ta'ala tidak bersifat dengan julus. Ya, kita beriman sebagaimana dalam syarahan kita dalam Aqidatul Muslimin sebelum ni, kita beriman Allah Ta'ala bersifat dengan istawa. Tapi istawa bukan dengan makna duduk. Kerana Imam Malik bila riwayat yang kita ambil talaqi daripada makhtut, manuskrip, Imam Malik menyebut wal kaifu anhu marfu'. Maknanya kaif bagi Allah Ta'ala itu ternafi baginya. Maknanya Imam Malik tidak isbat Tuhan duduk.
Imam Malik isbat Tuhan tu bersifat dengan istawa. Kalau Tuhan, kalau Imam Malik isbat Tuhan istawa, ya kita terima. Kerana kita juga mengisbatkan sifat istawa. Siapa kita untuk menolak ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Kita menolak sifat duduk bagi Allah kerana sifat duduk itu sifat jisim. Maka bila mereka buat tipu daya dan dusta dan sebagainya, dengan menuntut ilmu sahajalah yang kita akan ketahui. Jadi bila kita memilih kitab Al-Aqidatul Tahawiyah ini adalah kerana kita nak mengenengahkan, walaupun mungkin bagi sebahagian orang bila dia tengok tajuk alamat kita Arab lah pula tapi Alhamdulillah ada diterjemahkan oleh Jabatan Mufti Selangor, dan kita harapkan usahanya diberkati Allah, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pihak kita pun sedang mengusahakan terjemahnya. Terjemah ni biasa kalau daripada guru-guru kami ni disemak berulang kali. Dia terjemah kemudian disemak dalam daurah. Bila terjemah dia kena buat daurah 1 hari, 2 hari buat daurah, baca daripada kulit ke kulit, ada pembetulan lagi, buat lagi pembetulan, kemudian buat daurah lagi, baca, kemudian kalau ada betul lagi sampai masak orang kata. Kadang-kadang 3 kali daurah barulah rasmi dicetak. 3 kali 4 kali daurah baru rasmi dicetak. Begitulah caranya. Supaya kita ni manusia tak terlepas daripada kesalahan. Tapi kita boleh minimize kesalahan. Especially dalam masalah penterjemahan. Sebab tu kalau terjemah ni kadang-kadang boleh bawa sabukul lisan. Sabukul lisan ni orang kata tergelincir lidah, tersasul bahasa. Terjemah. Jadi kita nak type lain atau kita nak cakap lain tapi yang terjemahnya lain. Itu boleh jadi. Jadi sebab tu terjemah ni dia memerlukan dia memerlukan kepada uslub yang mantap, memahami kedua bahasa dengan mantap, barulah kita kata terjemahannya itu adalah sangat cantik. Baik, maka apabila kita sebut tentang Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, maka daripada terjemah yang kita gunakan ni, kita doakan penterjemah dan penyusun moga-moga mendapat pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita kena ingatkan bahawasanya di pasaran ada satu kitab yang mensyarahkan kitab Aqidatul Tahawiyah, tetapi syarahnya itu bukanlah atas jalan ahli sunnah wal jamaah. Bukan atas jalan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kena hati-hati juga dengan syarahannya. Hati-hati juga dengan syarahannya. Maka kita teruskan kepada beberapa biodata, sedikit biodata. Mana kalau kita lihat dalam biodata ini, Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini, beliau adalah dilahirkan pada tahun 239 Hijriah. Sekitar itu dilahirkan. Dia lahir pada kurun Salafus Salih, iaitu kurun Tabi'un Tabi'in. Kurun Tabi'un Tabi'in. Maknanya kalau kurun pertama adalah sahabat dengan Nabi SAW. Ini kita ambil atas jalan umum lah. Kurun pertama adalah sahabat dengan Nabi. Kurun yang kedua adalah generasi tabi'in dengan sahabat. Dan kurun yang ketiga adalah generasi tabi'in dengan para tabi'in. Jadi bila kita sebut sahabat dengan Nabi, maknanya ialah mereka yang bertemu dengan Nabi atas jalan adat kebiasaan. Atas jalan adat kebiasaan ni maknanya mereka bertemu Nabi atas jalan biasa. Macam kita bertemu atas jalan biasa. Bukan atas jalan mimpi, juga bukan atas jalan yang luar adat. Yang luar adat ni seperti para anbiya yang solat di belakang Nabi SAW sewaktu malam Mi'raj. Waktu malam Mi'raj, maka para anbiya semua solat di belakang Nabi, mereka bertemu dengan Nabi secara berhadapan. Tetapi itu atas jalan luar adat. Kerana para anbiya semua dah wafat dan mereka hidup dalam kubur mereka. Pada malam tersebut Allah Ta'ala perintah mereka semua keluar daripada kubur, berjumpa dengan Nabi SAW di Masjidil Aqsa, lalu mereka solat belakang Nabi. Maka bukanlah
para nabi ni boleh dipanggil sahabat kerana mereka berjumpa atas jalan bukan adat. Tapi yang berjumpa atas jalan adat, contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat Nabi, daripada muda lagi bersahabat dengan Nabi SAW. Maka bila kita sebut sahabat Nabi, maknanya yang bertemu secara adat, beriman dengan Rasulullah SAW, dan kemudiannya wafat dalam iman, mati dalam keadaan beriman. Itu baru boleh dipanggil sebagai sahabat Nabi. Tapi kalau waktu hidup dia jumpa dengan Nabi, contoh ada seorang lelaki lah, kita ambil contoh je, andaikan ada seorang lelaki pada hayat dia jumpa Rasulullah, dia hidup pada zaman Rasulullah, tetapi dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kemudian dia beriman dengan Rasulullah dan dia mati dalam keadaan beriman. Dia ada pada hayat Nabi tapi tak pernah jumpa dengan Nabi, seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, meskipun beliau hidup pada zaman Nabi, bahkan diriwayatkan Uwais Al-Qarni pernah suatu ketika dia minta daripada maknya, wahai mak, aku nak jumpa sangat dengan Nabi SAW. Maka maknya izinkan. Dia pun musafir. Pergi ke Madinatul Munawwarah. Sampai di Madinatul Munawwarah, dia tunggu, tapi Nabi keluar. Nabi pergi perang waktu tu. Bila Nabi keluar, Nabi pergi perang, maka dia tunggu Nabi tak adalah di Madinatul Munawwarah pada ketika itu. Maka Uwais Al-Qarni pun balik sebab dia tak boleh tinggal mak dia jaga mak dia. Subhanallahil azim. Maka dia balik tanpa berjumpa dengan Nabi. Tapi dia beriman dengan Nabi. Sehingga dipuji Uwais Al-Qarni ini oleh Nabi SAW, dan Nabi berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, jika kamu berjumpa dengan sekian-sekian yang namanya Uwais Al-Qarni, yang namanya Uwais, maka mintalah doa daripadanya, kerana doanya itu makbul. Maka pada musim haji pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Uwais pergi haji setelah kewafatan maknya, dia pergi haji. Lalu Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar tanya pada jemaah, adakah di kalangan kamu yang namanya Uwais? Kemudian Uwais pun tampil dan ditunjukkan bukti-bukti, tanda-tanda bahawa saja ia Uwais. Maka Sayyidina Abu Bakar mohon doa daripada Uwais. Tapi Uwais bukan seorang sahabat. Dia dipanggil sebagai tabi'in kerana dia berjumpa dengan para sahabat. Dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, dia berjumpa dengan Sayyidina Umar secara adat. Maka yang pertama tadi, sahabat tadi, kalau dia tak berjumpa dengan Nabi tapi beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman, meskipun dia berada pada zaman Nabi, tidak dipanggil sahabat. Begitu juga kalau ada orang berjumpa dengan Nabi, dia jumpa sering melihat Rasulullah, pernah berhadapan dengan Rasulullah tapi tak beriman. Tak beriman dengan Nabi. Kemudian Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, Allah bagi hidayah kepada dia, dia beriman. Dia dah pernah jumpa Nabi pada waktu Nabi hidup. Dia pernah jumpa Nabi waktu Nabi hidup, tapi waktu tu dia tak beriman. Setelah daripada Nabi wafat, maka dia beriman pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan dia mati dalam keadaan beriman. Orang macam ni juga kita tak panggil sahabat. Sebab apa? Sebab waktu hayat Nabi, walaupun dia jumpa dengan Nabi, tapi dia tidak beriman dengan Nabi sewaktu hayat Nabi. Maka orang ini juga kita tidak panggil ianya sahabat. Jadi sahabat ni ialah yang berjumpa dengan Nabi, beriman waktu Nabi hidup tu, berjumpa dengan Nabi waktu Nabi hidup, dia beriman dengan Nabi SAW, dan Nabi wafat, dan dia wafat dalam keadaan beriman, maka dia dipanggil sebagai sahabat. Kalau dia beriman pada zaman Nabi, kemudian dia beriman pada zaman Nabi, kemudian sebelum kewafatan Nabi dia murtad. Sebelum kewafatan Nabi dia murtad. Kemudian lepas kewafatan Nabi dia beriman. Lepas kewafatan Nabi dia beriman. Dia masuk kembali agama Islam. Juga tidak dipanggil sebagai sahabat. Juga tidak dipanggil sebagai sahabat. Manakala tabi'in pula ialah yang bertemu dengan sahabat atas jalan adat, bukan jalan mimpi dan sebagainya. Bertemu dengan sahabat, kemudian dia beriman dengan
Allah Ta'ala dan Rasulnya dan dia wafat dalam keadaan beriman. Itu tabi'in. Tabi'in pula yang berjumpa dengan tabi'in, kemudian dia beriman dengan Allah dan Rasulnya dan wafat. Dan wafat dalam keadaan beriman, itu yang kita panggil sebagai tabi'in. Maka Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau lahir pada kurun ketiga Hijriyah. Kurun ketiga Hijriyah. Okay, kalau kepala dua maknanya kurun ketiga lah. Kalau kepala dua, kurun ketiga. Kalau kepala tiga, kurun keempat. Begitu. Maknanya dia lahir pada tahun 239 Hijriyah di sebuah desa bernama Taha di Mesir. Jadi kerana nama Taha itulah dia dapat nama Tahawi. Kerana namanya Taha tu. Ini dipanggil sebagai laqab. Okay, At-Tahawi tu panggil laqab lah. Dalam bahasa Arab dipanggil laqab. Okay, kalau kunyah pula yang abu-abu ni, abu-abu ibnu tu, itu kunyah. Jadi Imam Abu Ja'far Tahawi lahir di satu kawasan nama Taha di Mesir. Lalu jadilah laqabnya itu At-Tahawi. Dan begitu juga Imam Abu Ja'far At-Tahawi juga membesar dengan mempelajari mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Bahkan bapa saudara sebelah ibunya itu adalah Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ni siapa tak kenal? Kalau orang yang bermazhab Syafi'i sepatutnya dikenal lah Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ni adalah imam penerus mazhab Syafi'i. Yang banyak buat imla'. Imla' ni apa? Imla' ni catat. Imam Syafi'i sebut, dia catat. Imam Syafi'i sebut, dia catat. Itu namanya imla'. Maka mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita tersebar dengan imla' Al-Muzani. Dengan imla' Al-Muzani. Kerana kita kena faham, ulama' ni bukan semua kitab yang disandarkan pada ulama' itu memang dia tulis sendiri dengan tangan dia. Tak. Kerana periwayatan ilmu ni ataupun penulisan kitab ini tidak semestinya ditulis oleh dia. Tak semestinya ditulis oleh dia. Boleh jadi ditulis oleh anak muridnya. Anak muridnya tulis. Tetapi apa yang anak muridnya tulis itu adalah dia nasakh ataupun dia naqal daripada guru dia. Jadi kalau kita tulis dobit daripada guru kita, dobit dia cantik, kemas-kemas, kan? Type balik dalam Microsoft Word contohnya, dan kita print. Bagi guru kita semak. Guru kita semak. Alhamdulillah cantik. Dobit ni cantik, nota ni. Benda yang kita minta izin terbit boleh, tuan guru? Boleh terbit. Tapi anak nak letak nama tuan guru boleh tak? Boleh je. Sebab apa? Sebab tu daripada kalam dia sendiri, daripada perkataan dia yang dia syarahkan. Jadi dobit tu dia syarahkan daripada perkataan dia. Maka itu dia panggil imla'. Imla'. Kadang-kadang imla' ni daripada arahan guru yang perintah dia untuk imla'. Jadi dia duduk, dia catat, guru yang minta dia imla'. Kadang daripada imla' dia sendirilah. Dia yang catat sendiri apa yang guru sebut, kemudian dia riwayatkan benda tu daripada gurunya, lalu ditulis nama gurunya. Seperti Imam Asy-Syafi'i. Maka Al-Muzani, Imam Al-Muzani ni radhiyallahu ta'ala anhu ardah, adalah penerus kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i, nasiru mazhabil Imam Asy-Syafi'i, yang kemudian pula ada seorang lagi penerus mazhab Imam Syafi'i yang namanya Al-Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi. Jadi itu antara kita sebut awal-awal fasa kehidupan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang mana beliau juga adalah ahlul hadis. Maknanya ahlul hadis ni maknanya beliau ni memang mahir dalam bidang hadis, sehingga itu yang kita sebut tadi, dia ada meriwayatkan daripada Imam Asy-Syafi'i. Dia punya buku hadis tu. Dan ini ada beberapa orang guru dia yang boleh kita lihat. Antaranya Imam Rabi'. Imam Ar-Rabi' juga adalah guru kepada adalah anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Muzani, itu juga Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i ni adalah pengarang kitab Sunan An-Nasa'i.
Dan banyak lagi guru-gurunya. Begitu juga anak-anak muridnya pun ramai. Anak muridnya ramai. At-Tabrani contohnya, Ibnu Muqri contohnya, ramai anak muridnya. Kita tak pergi panjang lah daripada sejarahnya Imam Abu Ja'far At-Tahawi ni. Mungkin kita akan masuk sikit pada kitab malam ni, ringkas saja. Nanti yang lain lebih-lebihnya boleh baca insya-Allah. Okey, ini peringatan ini peringatan. Yang nombor 3 ni, Ali ibni Muhammad ibni Al-Izz Al-Hanafi. Kadang-kadang kita jumpa orang sebut Al-Izz ya, Al-Izz Al-Hanafi. Yang ni karyanya ni syarah kepada akidah Tahawiyah ni, okay, oleh Ali ibn Muhammad ibn Al-Izz Al-Hanafi. Ini syarah yang tidak boleh digunakan dalam mazhab Ahli Sunnah. Sebab dia ni mujassim. Dia ni banyak meriwayatkan akidah mujassimah, akidah tajsim, dan diletakkan dalam syarahannya. Jadi syarahan dia ini syarah yang ke arah tajsim. Walaupun dia syarah kita akidah Tahawiyah. Jadi kita kena hati-hati lah. Sebab tu dalam majlis ilmu baru kita dapat tahu. Kalau tak, kita tak tahu. Jadi jangan digunakan syarahannya. Kalau ada terjemahannya, jangan digunakan. Okay, walaupun Al-Hanafi ni nisbah kepada mazhab fiqh dia. Jadi tak semestinya dia bermazhab Hanafi tapi dia pegang dengan akidah Imam Abu Hanifah. Jadi syarahannya tidak boleh digunakan. Dan pada tahun yang sama juga, Al-Izz Al-Hanafi ni hidup. Maknanya beliau ni hidup pada zaman berlakunya pertembungan mazhab Ahli Sunnah dengan mazhab Mujassimah yang besar. Pada zaman ni juga ada Ibn Taymiyah, pada zaman ni juga ada Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Pada zaman ni juga adanya imam-imam besar Ahli Sunnah seperti Imam Taqiyuddin As-Subki radhiyallahu ta'ala anhu ardah, dan ramai lagi para ulama Ahli Sunnah seperti Imam As-Subki, dan setelah beberapa ketika setelah pada tu ada Imam Ibn Hajar dan sebagainya. Tapi ini pertemuan yang besar lah pada sekitar tahun kurun ke-8 Hijriah ni. Ini pertemuan yang besar lah di antara mazhab tajsim dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi hati-hatilah dengan syarahan ni. Okay, kita tunjuk untuk ilmu sahaja. Begitu juga ada banyak lagi karya-karya yang dikarang oleh para ulama tentang syarahan akidah At-Tahawiyah. Baik, pujian-pujian ni boleh baca sendiri nanti insya-Allah. Okay, kita teruskan pada mukaddimah pengarang. Okay. Kata pengarang, hadza zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah apabila disebut hadza, ini menunjukkan dia sedang mensyarahkan dia sedang mensyarahkan ataupun menjelaskan. Ini adalah penjelasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa makna kalimah ahli sunnah wal jamaah? Bila kita sebut kalimah ahli sunnah wal jamaah, kalau pada zaman sekarang, nisbah kalimah ahli sunnah wal jamaah ini dinisbahkan kepada mereka yang mengikuti prinsip-prinsip akidah yang telah digariskan oleh ulama al-Asy'ariyah dan ulama al-Maturidiyah. Maknanya meskipun jika dia tidak kata dia adalah al-Asy'ari ataupun dia adalah al-Maturidi, tetapi prinsip-prinsip yang dia ikuti dalam akidah itu mengikut prinsip-prinsip Asy'ariyah dan prinsip-prinsip Maturidiyah, maka kita panggilnya sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kita panggil sebagai ahli sunnah jamaah. Tapi daripada sudut perkataan, ahli sunnah ni adalah refer kepada kelompok yang mengikuti sunnah Nabi SAW, yang mana sunnah ini
Dia refer kepada, kalau dalam konteks akidah ni pula, ialah dia refer kepada sunnah Nabi. Bila sebut sunnah ni, ia bukan sahaja sunnah yang sebagian orang faham sunat siwak contohnya, ataupun sunnah pakai atar contohnya, minyak wangi, ataupun sunnah mengkanankan perkara-perkara yang baik. Bukan itu dimaknakan dengan sunnah yang kita nak, yang kita kehendaki dalam terminologi ahli sunnah wal jamaah. Tetapi terminologi ahli sunnah ini adalah refer kepada tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati. Alaikum bisunnati. Dan sunnah ini ialah merangkumi sunnah Nabi daripada sudut akidahnya, mengikut akidah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut fiqhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan sahaja sunnah yang zaidah tadi, sunnah-sunnah tambahan yang siwak dan sebagainya, tetapi lebih penting lagi bila kita sunnah ni kita sebut, maknanya akidatan wa syariatan. Akidahnya dan juga syariatnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak tahu mengikuti akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iaitu dengan dalil. Dengan dalil-dalil. Sebab tu bila kita syarahkan akidah, kita ambil daripada dalil-dalil. Contohnya, bila kita mensyarahkan tentang sifat wujud Allah Ta'ala itu azali, contohnya. Tiada permulaan. Maka kita nukilkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi bersabda contohnya, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Dalam riwayat yang lain sebut, kana Allahu wa lam yakun syai'un ma'ah. Allah Ta'ala telah sedia ada dan tiada permulaan bagi kewujudannya, dan tiada sesuatu pun yang bersama-sama dengan kewujudan Allah. Maka itu ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh ramai para rawi, antaranya Imam Bukhari, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Jarud dan sebagainya. Maka ini menunjukkan bahawasanya akidah itu adalah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan makna sunnah ni selari dengan hadis saja, tapi berselari juga dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Contohnya bagi sifat qadim bagi Allah tadi, sifat qidam bagi Allah, kita sebut Allah itu qadimun, qidam, maka bukan sahaja daripada hadis Nabi kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh, kita juga ambil daripada Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman huwal awwal. Huwal awwal maknanya alladzi la bidayata liwujudi, yang tidak ada permulaan bagi wujudannya. Itu adalah bagi kalimah as-sunnah. Manakala al-jamaah pula daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah. Begitu juga Nabi sebut dalam hadis iftiraq, hadis perpecahan umat. Nabi sebut tentang sataftariqu ummati ila ila 73 firqah kulluhum finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sebut tentang hadis iftiraq, bahawasanya umat tu akan berpecah, mafhumnya umat tu akan berpecah pada 73 golongan. 73 golongan. Yang mana 73 golongan ini, 72-nya akan masuk neraka. Kulluhum finnar illa wahidah, kecuali satu. Ke dalam hadis iftiraq ni banyak riwayat juga hadis iftiraq ni. Antara riwayatnya menyebut bila para sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapakah mereka, maka Nabi menyebut al-jamaah. Al-jamaah. Maka bagaimana kita nak faham al-jamaah itu? Siapa jemaah ni? Kalau orang Melayu faham jemaah ni kelompok lah. Satu kelompok. Siapa yang jemaah ni? Jadi Nabi bagi dia punya ciri-ciri dia. Dalam hadis yang sama, dalam hadis iftiraq yang sama, dan riwayat yang lain, dan hadis ni bila matannya itu saling melengkapi antara sesama lain, dijamakkan dalam ilmu hadis. Bila matan itu saling sama dia punya maksud kandungan itu, maka dijamakkan. Jadi hadis ini ada yang disebut ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku. Kemudian dalam riwayat lain sebut as-sawadul a'zam, majority. Sawadul a'zam ni maksudnya majority. Jadi bila kita sebut al-jamaah ini, dia merujuk kepada kelompok yang mereka ini majority,
yang mereka ni berada pada atas jalan Nabi dan jalan para sahabat. Itu makna al-jamaah. Bila kita sebut al-jamaah, kalimah al-jamaah ini dia mesti majoriti. Tak dapat tidak mesti majoriti kerana sifat dia tu adalah as-sawadul a'zam. Adalah majoriti. Jadi bila kita sebut majoriti, bila kita gabungkan semua kalimah ini, ahli sunnah wal jamaah ini majoriti. Dan juga kalimah al-jamaah ini juga refer kepada satu hadis Nabi SAW. Bahawasanya Nabi telah bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku ini tidak akan bersepakat pada kesesatan. Maksudnya majoriti. Umat Nabi SAW ni tidak akan bersepakat dengan suatu kesesatan. Jika ada suatu kesesatan, pasti kelompok yang besar, yang as-sawadul a'zam ini, dia akan membantah. Dia akan buat tahzir. Dia akan buat penjelasan. Dia akan buat bayan. Oh, ini tak betul. Ini salah. Jadi bila kita kata, oh, ini tak betul. Ini salah. Ini akidah tajsim. Ini akidah jahmiyah. Ini akidah mu'tazilah. Ini akidah qadariyah. Bukan daripada kita. Tetapi daripada kesepakatan para ulama, kesepakatan perkara yang diijma'kan oleh para ulama. Contohlah bila kita sebut Allahu mawjudun bila makan. Ada sebagian orang buat main perkataan ni, kata bila nak makan. Pulang badilillah dia nak main dengan perkataan-perkataan ni. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalimah kita bila kita sebut Allahu mawjudun bila makan, itu merujuk kepada conclusion daripada akidah tentang sifat Allah qiyamuhu binafsih dan juga sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Jadi conclusion bila kita sebut Allah mawjud bila makan tu, dia punya perjalanan nak sampai kepada conclusion maksudnya Tuhan tak bertempat ni ialah perbicaraan tentang al-mukhalafatu lil hawadith dan al-qiyamu binafsih. Itu bahawasanya Tuhan tu tak menyerupai dengan makhluknya, maka Tuhan tu bukan jisim. Sifat duduk sifat jisim. Kerana duduk ni kalau dalam bahasa Arab, takrifan duduk ni dia mesti datang daripada satu badan yang ia mempunyai dua jisim yang saling bertangkup atas dan bawah. Ada jisim atas, jisim bawah. Bila dia duduk, dia akan jadi gitu. Kan? Maksudnya dia ada pinggang lah istilah dia. Ular, mana ada pinggang ular? Kita tak kata ular tu duduk. Ular dia berlingkar. Kalau dia berjalan tu dia menyusur. Kita tak kata ular duduk sebab apa? Sebab ular tak ada pinggang. Tapi bila orang sebut sekian-sekian duduk, maksudnya dia mesti jisim atas, jisim bawah. Jisim atas ni bertampung di atas jisim bawah, barulah dia panggil duduk. Kalau orang kata Allah Ta'ala duduk, sedangkan duduk adalah sifat jisim, maksudnya apa? Maksudnya dia telah menjadikan Allah Ta'ala itu berjisim. Wal'iyadzubillah. Sedangkan para ulama berijma' bahawasanya Allah Ta'ala bukan jisim. Disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya ini. Begitu juga apabila mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala duduk di atas sesuatu, berarti dia telah mentashbihkan Allah dengan makhluk. Sedangkan sifat Allah Ta'ala al-mukhalafatu lil hawadith. Dan jika dikata Tuhan duduk di atas arash, berarti sifat duduk itu berhajat kepada sesuatu untuk diduduki di atasnya. Bila kata duduk di atas sesuatu, maknanya Tuhan berhajat kepada suatu tempat untuk diduduk, untuk dia berada padanya. Ini menjadikan Tuhan berhajat pada yang lain. Bila berhajat pada yang lain, menafikan firman Allah, Allahus Samad, menafikan ghaniyun 'anil 'alamin, menafikan sifat al-qiyamu binafsihi. Maka di sini kita faham. Kita faham bahawasanya semua conclusion daripada akidah ini telah diijma'kan oleh para ulama dan ia menjadi pegangan majoriti manusia-manusia al-muntasibuna ilal Islam, yang menyandarkan diri mereka pada Islam. Sebab yang menyandarkan diri pada Islam ramai. Sebab tu Nabi sebut 73 golongan. Sebab apa? Sebab 73 golongan ni semuanya al-muntasibuna ilal Islam. Semua menyandarkan diri mereka pada Islam. Semua bawa nama Islam.
Tapi Nabi kata 72 daripadanya finnar. Finnar ni ulama bahas pula lah, panjang lagi lah. 72 ni, ada yang 72 ni finnar ni dan dia kekal dalam api neraka kerana akidah mereka ni rosak sampai tahap kufur. Rosak sampai tahap kufur. Mereka akan masuk dalam api neraka kekal selama-lamanya. Walaupun mereka ini nisbahkan diri mereka pada Islam, tetapi hakikat akidah mereka, pegangan mereka tidak mengikut agama Islam. Tidak mengikut agama Islam, yakni tidak mengikut sunnah Nabi. Sunnah apa? Sunnah akidah Nabi tu. Tapi ada sebahagian daripada 72 golongan ini masuk dalam api neraka tetapi tidak kekal kerana akidah mereka hanya dihukumkan fasid. Dihukumkan fasid, sesat tapi tak kufur. Yang selamat yang mana? Yang selamat adalah yang satu golongan tadi. Yang Nabi sebut al-jamaah, yang Nabi sebut as-sawadul a'zam, yang Nabi sebut mereka yang berada atas jalanku dan jalan para sahabat. Mereka ni. Jadi bila digabungkan kalimah ahli sunnah wal jamaah, kelompok yang berpegang dengan sunnah Nabi dan berada dalam majoriti, ulama mutakhirin menyebut jika kita lihat majoriti ummah, mereka berada atas mazhab apa? Mereka berada atas mazhab apa? Kita ambil contohlah. Umat Islam yang teramai adalah berada di negara Indonesia. Berada di negara Indonesia. Majoriti umat Islam yang berada di negara Indonesia itu, especially yang mengikut Nahdlatul Ulama, NU, Nahdlatul Ulama, atau selainnya, atau selainnya, seperti Majlis Ulama Indonesia contoh, atau seumpama dengannya. Maka mereka, kalau kita lihat karya-karya para ulama Indonesia, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Nawawi Al-Bantani, contoh apa nama tu, kiai, para kiai contohnya. Maka kita akan dapat lihat pesantren-pesantren di sana. Majoriti umat Islam di negara Indonesia itu, mereka berpegang dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Mereka berpegang dengan mazhab al-Asy'ariyah daripada akidahnya dan berpegang dengan fiqahnya atas mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Itu juga di Malaysia. Memang Islam masuk ke tanah Melayu kita ni. Kita dapat daripada dulu kalau kita lihat karangan-karangan ulama kita atas jalan Asy'ariyah Maturidiyah. Taklah kitab mana pun, kitab pondok, kalau kita tunjuk tebal ni 2 kali, 3 kali, 4 kali tebalnya, semua ikut mazhab ahli sunnah. Hatta di peringkat-peringkat sekolah pun, semua mengikut al-Asy'ariyah ataupun al-Maturidiyah. Kalau kita lihat majoriti di kawasan stan-stan, panggil negara-negara Wara'un Nahar, yang stan-stan ni lah, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan sebagainya, mereka kebanyakan daripada mereka mengikut mazhab Maturidiyah, Hanafiyah, Maturidiyah. Kalau kita lihat di beberapa negara Arab seperti Syria, Jordan, kawasan Syam, mereka ikut al-Asy'ariyah. Ada sebahagiannya Asy'ariyah Malikiyah, ada sebahagiannya Asy'ariyah Syafi'iyah. Di Morocco, di Maghribi contohnya, atau di Mesir contohnya, atau di Yaman contohnya. Maka majoriti umat ni, mereka yang terpisah daripada majoriti umat ni, mereka tak boleh nak tipu daya. Dia tak boleh nak kata kamilah yang sebenar-benarnya. Lalu mereka pun mendakwalah mereka ni ghuraba. Buat keluarlah satu lagu dulu kan, nasyid. Ghuraba, ghuraba, ghuraba. Maknanya dia ambil daripada hadis Nabi tentang ghuraba. Tapi bukan itu yang dimaknakan oleh Nabi SAW. Tapi mereka yang perasan. Panggil bahasa dia, mereka perasan lah. Maksudnya mereka ni asing, ghuraba. Ghuraba, gharib, terpencil, asing. Kononnya mereka ni yang minoriti ni, mereka lah yang bawa jalan salaf, mereka lah yang paling benar. Hakikatnya Nabi tak kata suruh ikut ghuraba. Nabi kata ikut al-jamaah, ikut as-sawadul a'zam. Sebab tu Imam
Abu Mansur Al-Baghdadi mengarang kitab Al-Farqu Bainal Firaq, menjelaskan 73 golongan ni. Imam Ash-Shahrastani buat kitab Al-Milal wan Nihal, syarahkan juga tentang 73 golongan ni, supaya kita faham apakah dia yang dinamakan sebagai ahli sunnah wal jamaah ni tadi. Jadi jangan tertipu daya dengan mereka yang nak bawa slogan ahli sunnah ni, tapi akidah yang dia bawa tu bercanggah dengan akidah Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Imam Abu Ja'far At-Tahawi simpulkan sebagai akidah ahli sunnah. Sebab dia bila jelaskan zikru bayani akidati ahli sunnati wal jamaah, inilah akidah yang dia pegang. Tak kira lah Asy'ariyah ke Maturidiyah ke, usul dia inilah dia. Kalau dia tak nak pun letak saya bukan Asy'ari, saya bukan Maturidi, saya ikut mazhab ahli hadis. Tapi kalau prinsipnya itu sama seperti Imam Abu Ja'far At-Tahawi, maka dia ahli sunnah. Kalau dia kata ada saya nak ikut salaf, okey silakan ikut salaf. Kalau ikut salaf betul silakan. Dan prinsip yang dia bawa adalah ikut apa yang dibawa oleh Abu Ja'far At-Tahawi ini, maka dia ahli sunnah. Tapi kalau dia kata oh saya salaf, tapi tiba dia kata Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki, Tuhan turun, Tuhan naik, Tuhan duduk, kejap kat langit, kejap kat bumi, itu bukan ikut ahli sunnah wal jamaah. Kerana prinsip yang digariskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang bakal kita bicarakan. Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan bahawa semua ni tanafi bagi Allah. Bertempat, beranggota badan, turun naik, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, sifat-sifat makhluk, itu adalah tidak layak bagi Allah. Kata pengarang, ala madhhabi fuqaha'i ahli millah, atas jalan mazhab para fuqaha, yang mana sebab kita membaca kitab Akidah Tahawiyah ni dan kita tahu tadi daripada manaqib ringkas dia bahawasanya Imam Abu Ja'far At-Tahawi ni dia pegang dengan mazhab Imam Abu Hanifah dalam fiqh. Walaupun dia dari Mesir, sedangkan mazhab di Mesir dan Imam Syafi'i akhir hayatnya, Imam Syafi'i berada di Mesir dan mengasaskan mazhab qaul jadid dia. Qaul jadid Imam Syafi'i di Mesir, qaul qadim Imam Syafi'i di Iraq. Tapi walaupun dia belajar dengan anak-anak murid Imam Syafi'i, tapi kecenderungan Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengikut mazhab Hanafi dalam fiqh itu lebih ketara, maka beliau dipanggil Al-Hanafi. Tapi bila sebut fuqaha ahli millah, bukan semata-mata fuqaha ahli millah ni adalah Abu Hanifah aja. Maknanya Imam Syafi'i pun sama juga, Imam Malik pun sama juga. Cuma disebut nama Imam Abu Hanifah sebab disandarkan diri itu kepada Imam Abu Hanifah daripada sudut mazhabnya. Jadi sebutlah fuqaha ahli millati Abi Hanifah an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ridwanullahi alaihim ajma'in. Imam Abu Hanifah dan sahibain. Dua ni sahibain. Kalau kita jumpa lepas ni lah ya, sebab kita dah mengaji ni. Jadi kita jumpa lepas ni kalimah sahibain ataupun sahiban Abi Hanifah, dua orang sahabat Imam Abu Hanifah. Inilah dia. Abu Yusuf ni dengan Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Dua orang ni sahabat Imam Abu Hanifah yang mereka bersama-sama. Okay. Dan maka mazhab Imam Abu Hanifah ni terhasil daripada mereka ni. Maka kata pengarang, wama ya'taqiduna min usuluddin, dan apa yang mereka i'tiqadkan daripada usul-usul agama. Wa yadinunahu bihi rabbil alamin. Wa yadinuna bihi rabbil alamin. Dan apa yang mereka pegang pada akidah mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita sebut mazhab Imam Abu Hanifah ni bukan semata-mata ini akidah Imam Abu Hanifah, akidah Syafi'i, bukan. Tak. Tapi daripada sudut uslub Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dia bawa uslub Imam Abu Hanifah yang kemudiannya diteruskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kemudiannya diteruskan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab tu lazim, kalau kita lihat, lazim kat sini bukan wajib, bukan semestinya, tapi kelaziman dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab ni kalau sebut lazim lain pula. Dalam bahasa Melayu, kelazimannya kalau mazhabnya Hanafi biasanya akidahnya Maturidi.
Kebanyakan, kebiasaan. Dan kalau mazhabnya itu Maliki, Syafi'i, Hambali, kebiasaannya ikut Asy'ari. Kadang-kadang yang Hambali ni dia kata kami ni Athari, konon-konon lah sebahagiannya. Ataupun kami ni Salafi, jadi kami ikut Hambali. Kalau mereka bawa akidah tajsim, maka itu tak pelik. Sebab dalam mazhab Hambali dia terbagi pada dua. Ada yang ikut ahli sunnah, ada yang ikut mujassimah. Itu yang kita dah belajar sebelum ni, kitab Imam Ibnul Jauzi. Yang mana kita tahu Imam Ibnul Jauzi ni salah seorang daripada tokoh mazhab Hambali yang mengarang kitab Daf'u Syubhat Tashbih. Yang mana kitab tu adalah untuk menolak golongan musyabbihah pada zamannya yang bermazhab Hambali. Begitu juga bila disebut Hanafi tadi, bukan bermakna dalam mazhab Imam Abu Hanifah tu tak ada yang mujassim, ada juga. Seperti tadi tu Al-Izz Al-Hanafi tadi. Tapi majoriti, sudut akidahnya majoriti kalau mazhab Hanafi biasa ikut Maturidi. Kalau yang Syafi'i, Maliki, Hambali kebiasaannya ikut Asy'ari. Baik, sampai sini saja dulu malam ni. Barakallahu fikum. Next session kita akan sambung pada perkataan muallif rahimahullah tentang tauhidullah.